Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan perjumpaan kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh dengar ke suara saya? Boleh dengar ke? Alhamdulillah. Sekejap ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala badrit tamam wa misbahiz zalam wa miftahi daris salam wa syamsi dinil islam Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda semua, sahabat-sahabat, saudara mara, rakan-rakan yang hadir pada malam ini dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita jumpa lagi setelah minggu lepas ditangguhkan kelas ini, dan dapat berjumpa sekali lagi pada malam ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman dan Islam, nikmat kesihatan. Jadi Allah menggerakkan anggota badan kita untuk hadir pada kelas pada malam ini, insya-Allah. Dan saya mohon maaf pada sesi sebelum minggu lepas, maknanya 2 minggu lepas terputus. Diharap malam ni taklah terputus wire elektriknya, sebab laptop ni dia memang supply elektrik dia terus kepada plug, bateri dah rosak. Jadi insya-Allah kita dengan berkat dengan berkat tuan-tuan yang hadir pada malam ini, insya-Allah kita akan dapatlah terus sampai mana yang boleh kita tamatkan pada malam ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi SAW, Nabi pembawa rahmat bagi sekalian alam, dan diutuskan Nabi ini bukan hanya untuk manusia saja, tetapi untuk jin juga. Sebab itu disebut sebagai rahmatan lil alamin. Jadi diutuskan juga kepada para jin, kata ulama. Jadi Nabi mengeluarkan kita
daripada kejahilan kepada orang yang berilmu. Jadi Nabi SAW bawa kita dengan ilmu yang Nabi dapat daripada Jibril AS, iaitu wahyu Allah SWT, dan ilmu itu sampai kepada kita melalui jalan pengetahuan para ulama. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah sekali lagi kerana Allah mengutuskan kita umat kepada baginda Nabi SAW. Yang seterusnya, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi pada skrin anda saya ada kongsikan paparan kitab supaya kita dapat rujukan, supaya kita boleh merujuk setiap apa yang dikatakan oleh para ulama. Dan jikalau tidak ada pada kitab, bermakna itu saya membaca syarahan. Dia ada kitab syarahan je lah. Okey, insya-Allah. Semoga berkat bersama-sama, insya-Allah. Baik. Jadi kita sambung. Saya rasa saya nak ulang sedikit pada membicarakan tentang syahadah. Jadi kita faham bahawa seperti mana yang telah kita nyatakan bahawa mengucap dua kalimah syahadah bagi umat Islam diwajibkan hanya pada dalam solat sahaja bagi mazhab Syafi'i. Bagi sebahagian mazhab iaitu yang berpegang kepada, terutamanya yang berpegang kepada mazhab Maliki, ulama mazhab Maliki mengatakan bahawa bagi setiap manusia yang mencapai akil balik, iaitu yang telah capai cukup umur, diwajibkan ke atas dia untuk mengucap dua kalimah syahadah. Kerana apa? Kerana bagi mazhab Maliki tidak menjadi rukun di dalam solat untuk melafazkan ucapan dua kalimah syahadah. Tapi dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, bila seseorang mencapai akil balik ataupun cukup umur, tidak perlu dia mengucap dua kalimah syahadah. Tetapi dalam mazhab Syafi'i yang perlu dia ucap ketika mana? Ketika di dalam solat. Kejap. Adik-adik pergi duduk kat ni. Kakak, ambil adik ni, ambil adik. Pergi duduk kat kakak. Baik. Jadi itu peringkat awal yang kita telah syarahkan. Dan kita hari ini kita nak faham apa makna syahadah yang sebenar. Okey, yang selalu kita lafaz, adalah aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, kan. Tetapi saya telah nyatakan pada sesi yang lepas, kebanyakan para ulama dia menggunakan makna sahaja aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah ataupun yang layak disembah. Ini kebanyakan para ulama menggunakan makna ini, iaitu sahaja aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak, dia ada perkataan berhak di situ, ataupun yang layak. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, ataupun tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW itu hamba dan pesuruh Allah. Jadi kita nak tengok di sini pada skrin, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tengok pada bait yang ini. Ni yang saya warnakan biru tu. Okey, saya akan baca dulu. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, berkata pengarang kitab ini, wa ma'na ashhadu an la ilaha illallah a'lamu wa'taqidu wa'tarifu an la ma'buda bihaqqi illallah al-wahidul ahad al-awwalul qadimu al-hayyul qayyumu ad-daimul khaliqu ar-raziqul alimu al-qadirul fa'alu lima yurid. Kata pengarang,
Dan makna asyhadu, ni perkataan asyhadu saja tuan-tuan. Tengok ni, perkataan asyhadu saja yang tuan-tuan lafaz ni. Apa yang tuan-tuan lafazkan ini asyhadu, perkataan asyhadu dulu. Pengarang kitab dia menerangkan apa makna asyhadu ni. Yang kita tahu aku bersaksi lah, kan? Itu tak ada masalah. Itu kefahaman kita dari dulu. Tak salah pun, sikit pun tak salah. Cuma pengarang kitab ini dia nak nak jelaskan lebih lagi apakah makna tersirat ke tersurat. Saya tak ingat. Iaitu apakah makna yang ada di dalam perkataan asyhadu itu. Kata pengarang, aku mengetahui. Okey, asyhadu alla ilaha illallah. Perkataan asyhadu ini makna yang pertama adalah a'lamu. Tuan-tuan boleh tengok macam saya letak nombor 1, 2, 3 kan. Pertama, dalam perkataan asyhadu ini ada makna perkataan a'lamu, iaitu aku mengetahui. Mengetahui dengan hati. Ketahui Allah itu ada, kena yakin dengan hati. Tak boleh ragu-ragu. Kejap lagi saya bagi tahu. Yang kedua, wa'taqidu, beriktikad dengan hati. Ni, wa'taqidu, ni yang kedua. Dan yang ketiga, wa'tarifu, memperakui. Jadi, saya baca makna dulu. Dan makna asyhadu, aku mengetahui, iaitu a'lamu. Kemudian, wa'taqidu, iaitu beriktikad dengan hati, yakin. Wa'tarifu, iaitu dan memperakui dengan lisan. Maknanya kita lafaz bahawasanya tiada yang berhak. Ni yang saya katakan tadi, kebanyakan para ulama mereka memang dari dulu lagi, bukan saya yang tambah, tak, tetapi dari dahulu lagi, makna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka memberi makna macam mana? Bahawasanya tiada yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah yang Maha Esa, dan tiada sekutu baginya yang tidak boleh dibelah bahagi kewujudannya, yang tidak ada permulaan, Maha hidup, tidak berhajat kepada sesuatu selainnya, Maha kekal abadi, Maha pencipta, Maha pemberi rezeki, Maha mengetahui, Maha berkuasa, Maha melakukan apa sahaja yang dikehendakinya. Maka di sini kita faham makna asyhadu. Ni asyhadu saja. Makna asyhadu terkandung di dalamnya 3 makna, iaitu aku mengetahui, iaitu kita kena ketahui dengan hati. Kita bagaimana kita nak dapat aku mengetahui itu? Mestilah melalui jalan ilmu. Paling lekeh tuan-tuan dan puan-puan, paling lekeh dalam seumur hidup, sekurang-kurangnya telinga kita, mata kita pernah melihat dan mendengar ustaz mengajar tentang tentang sifat 20 Allah Ta'ala. Bukan secara detail, maknanya dalam seumur hidup kita pernah mendengar tazkirah ataupun pengajian yang menceritakan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita nak mendapat yang dimaksudkan dengan aku mengetahui itu, perlu dengan jalan ilmu. Kalau bukan dengan jalan ilmu, tak boleh. Tidak ada, kata guru kami, tidak ada seorang yang alim, tidak ada seorang yang faqih dalam bidang ilmu agama, mereka ini belajar tanpa guru. Semuanya alim ulama kita ini, semuanya kalau tengok hidup mereka, pastinya mereka ini ambil ilmu daripada guru-guru mereka. Jadi kita kesimpulan makna aku mengetahui, kita nak mengetahui mesti dengan jalan ilmu. Dan ilmu itu mesti bertalaqi, iaitu belajar berdepan, atau belajar sesuatu ilmu itu pasti dengan adanya guru. Kalau baca buku saja dengan kefahaman sendiri, seseorang itu tidak akan sampai kepada pengetahuan yang sebenar. Tidak ada juga seorang yang alim, mereka faqih, mereka mahir dalam ilmu agama dengan cara mana? Dengan cara hanya membaca buku sahaja seorang diri. Tak boleh. Dia mesti ada guru lah.
Mesti ada bertalaki. Dalam bahasa Arab dipanggil bertalaki dengan guru. Tak boleh dia baca seorang-serang. Jadi di sini bila kita kata makna syahadah, salah satunya di dalamnya terkandung aku mengetahui, kita kena ketahui tentang Allah, sebenar-benarnya Allah Ta'ala ni. Bagaimana kita nak mengetahui? Satunya dengan kita melihat kepada semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, dan kita belajarlah. Dari situ akan datang keyakinan. Yang kedua, beriktikad. Saya akan syarah satu-satu ni supaya kita faham. Yang ni guru saya memang tekan 2-3 kali supaya kita faham apa yang kita lafazkan. Yang kedua, dalam perkataan asyhadu ini apa yang terkandung, iaitu wa'taqidu. Ni nombor 2, wa'taqidu bermakna apa? Beriktikad dengan hati. Beriktikad ni, apa makna iktikad? Asal perkataan iktikad ni adalah ain qaf dal. Dia asal perkataan dia ain qaf dal, ikatan ataupun simpulan. Maknanya bila kita kata beriktikad dengan hati, kita kena pegang sungguh-sungguh. Akidah yang benar kena ikat sungguh-sungguh supaya apa yang kita pegang itu tidak terlucut daripada diri kita. Bila terlucut, bermakna kekufuran akan berlaku ke atas diri seseorang. Bila seseorang itu terputus akidahnya dengan akidah yang benar, dia pergi kepada akidah yang sesat, dan dia mati pula di atas akidah yang tidak benar, iman yang tidak benar, maka dia terputus daripada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Jadi kita faham wa'taqidu, kena yakin sungguh-sungguh. Kalau orang datang, boleh tak kita ini duduk, kita ini ada syak wasangka ataupun bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh tak? Tak boleh. Barang siapa, kata ulama, barang siapa yang bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang dia lafazkan itu, dan dia yakin pula yang dia lafaz, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tuan-tuan dengar ni, banyak kali saya kata perkataan kufur. Tuan-tuan kena faham, saya dan guru-guru saya bagi tahu, bukanlah kita nak tunding jari kepada orang bahawa kamu ni kufur, kamu ni kufur, kamu ni kafir. Tak. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengajar kita untuk mengkafirkan orang. Tetapi wajib kepada kita untuk belajar tentang perkara-perkara yang boleh menjatuhkan diri kita kepada kekufuran. Kenapa kita perlu belajar? Nanti dalam kitab ni ada. Kenapa kita kena belajar perkara-perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu kufur kepada Allah Ta'ala? Sebab untuk mengelakkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun mengelakkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan diri kita ke dalam kekufuran yang murtad lah. Jadi di sini wa'taqidu. Ataupun seseorang tu dia kata aku tawakuf. Tawakuf ni maknanya apa? Bila orang datang kepada dia, dia kata apa? Orang tanya kepada dia, Abu, Tuhan kita ni ada ke tak ada? Contoh, kawan dia datang, ni qala. Bila kita nak menyampaikan sesuatu, contoh kita kena niatkan supaya bukan kita yang cakap. Ini sebagai contoh. Contohnya saya nak nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, contoh datang seseorang kepada seseorang ni dan dia tanya, kita ni ada Tuhan ke tak ada? Lepas tu yang si A ni pun jawab, aku pun tak tahulah ada ke tak ada. Macam tu kan. Dia tawakuf sampai situ. Dia tak kata Tuhan ni tak ada, dan dia tak kata Tuhan ni ada. Dia duduk di atas. Dia duduk di tengah-tengah.
Dia tak kata Tuhan ni ada dan dia tak kata Tuhan ni tak ada. Dia duduk di tengah-tengah. Maka apabila dia yakin dengan ucapan dia sebegitu, dia yakin bahawa aku pun tak tahulah. Ada orang kata ada orang kata Tuhan kita ni tak ada. Subhanallahal azim. Makna dia duduk di atas pagar. Maka kalau dia yakin dengan ucapan dia sebegitu, maka dia juga jatuh kepada kekufuran. Sebab kita dengan Allah Subhanahu Taala, kita tak boleh syak wasangka ataupun bersangka buruk kepada Allah Taala, dan kita tak boleh tawakuf, tak boleh duduk di atas pagar. Maknanya dia bila orang tanya dia, Tuhan kau ni ada ke tak ada? Aku pun tak pastilah. Itu aku dengar ustaz ni kata ada. Dan aku pergi jumpa kawan aku pula, dia kata tak ada. Subhanallahal azim. Jadi dia terumbang-ambing, dan dia yakin pula terumbang-ambingnya dia tu. Dia yakin dengan ucapan dia tu, dia tawakuf, dia tak kata Allah ni ada dan dia tak kata Allah ni tak ada. Maka dia yakin dengan ucapan dia tu, maka dia juga boleh jatuh kepada kekufuran. Jadi bila dia kata beriktikad dengan hati seperti mana yang ada di dalam kitab, kena yakin sungguh bahawa Allah ni wujud. Allah ni maujud, Allah ni ada. Bagaimana kita nak rasa Allah ini ada? Kata ulama, nak rasa Allah ni ada dengan melihat semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak bagi contoh, kita nisbahkan untuk kefahaman kita. Bukan saya nak samakan Allah dengan makhluk, tidak. Tetapi saya nak supaya kita ni berfikir bersama-sama bahawa tentang diri kita pun kita tak boleh nak fikir lebih daripada akal fikiran kita. Contoh, ni bukan saya maknakan Allah ni sama dengan makhluk, tidak. Saya nak ajak diri saya dan tuan-tuan untuk berfikir bagaimana hebatnya Allah Subhanahu Taala, maha kuasanya Allah Taala menciptakan diri kita, dan tentang diri kita pun kita tak mampu nak berfikir. Contoh. Okey. Contoh, tuan-tuan tahu tak roh tuan-tuan sekarang duduk di mana? Yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan tahu tak bentuk roh macam mana? Okey, dua tu je persoalan. Jadi kalaulah tentang diri kita pun kita tak mampu untuk berfikir, apatah lagi Tuhan yang menciptakan roh kita. Tapi tuan-tuan yakin tak roh tu ada sekarang dekat badan? Yakin ada. Jadi kesimpulan yang kita boleh bagi tahu, yang pertama, bila kita beriktikad dengan iktikad yang benar, beriman dengan keimanan yang benar, kita kena yakin bahawa Allah itu ada. Dengan bagaimana? Dengan kita melihat semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ini kata ulama, tidak disyaratkan. Ni dengar betul-betul. Tuan-tuan hafal sampai meninggal dunia. Sampai akhir hayat tuan-tuan hafal. Dan kalau boleh sebarkan, sebar. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang kedua ni saya nak bagi tahu bahawa tidak disyaratkan sesuatu benda yang ada itu perlu dilihat oleh mata kasar. Sekali lagi saya ulang. Okey. Kejap lagi saya tanya, jelas ke tidak? Dengar betul-betul. Yang pertama, kita kena, bagaimana kita nak rasa Allah itu ada? Yang pertama, dengan kita melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bagaimana kita nak rasa Allah itu ada? Dengan kita mengatakan bahawa tidak disyaratkan setiap benda yang wujud itu perlu ada di depan mata. Macam roh. Tuan-tuan yakin tak sekarang ni roh ada pada badan tuan-tuan? Yakin. Sebab tu boleh gerak. Sebab dalilnya orang yang dah mati, rohnya tak ada. Jadi dari situ tuan-tuan boleh nampak tak bagaimana kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang diri kita pun kita tak mampu berfikir, apatah lagi tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita boleh mempelajari tentang apa? Tentang sifat-sifat Allah Ta'ala untuk kita kenal lebih kepada Allah Ta'ala. Kita jangan bayangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata ulama', kata Imam Zunnun al-Misri, mahma tasawwarta bibalik, fallahu la yushbihu zalik. Kata ulama', apa yang tergambar di dalam fikiranmu, maka Allah tidak seperti itu. Allah bukan seperti yang kita gambarkan. Jadi
Yang kedua tadi saya bagi tahu, nak rasa Allah ini ada, kita kena yakin bahawa tidak semua benda yang wujud itu perlu ada di depan mata. Contoh macam angin. Tuan-tuan pasang kipas. Lepas tu sekarang ni musim hujan kan. Jadi bila musim hujan ada orang tanya, ayah sejuk tak? Sejuk. Cuba adik pelankan sikit kipas tu. Jadi dari mana tuan-tuan rasa sejuk tu? Dari mana tuan-tuan rasa sejuk? Iaitu daripada angin kipas. Jadi angin kipas tu tuan-tuan dapat nampak tak? Tak nampak. Jadi tidak disyaratkan benda yang ada tu, benda yang ada tu apa? Tuan-tuan rasa sejuk. Tapi yang memberi sejuk tu ataupun yang zat yang Allah jadikan untuk bagi kesejukan kita kepada kita tu, kita tak nampak, iaitu angin. Tapi tuan-tuan percaya dia ada tak? Ada. Sebab itu tuan-tuan rasa sejuk. Asbab lah. Semua sejuk panas ni Allah yang jadikan. Sebab dan musabab, itu nanti kita akan bincang ke depan. Okey, jelas tak? Tolong respon. Kalau kata tak jelas, saya ulang balik. Jelas tak tentang itu? Jadi kita kena yakin bahawa Allah itu ada. Kena pegang sungguh-sungguh. Tak boleh sangka buruk dan tak boleh duduk di atas pagar. Kejap dia kata ada, kejap kata tak ada. Lalu dia kata, aku pun tak tahu. Tak boleh. Tentang Allah kena yakin. Sebab tidak disyaratkan benda yang wujud itu ada di depan mata. Jelas tak tuan-tuan? Saya nak bagi kita sama-sama jelas. Jelas tidak? Ada boleh respon. Jelas ke tidak apa yang saya kupaskan tu? Okey, alhamdulillah jelas. Baik, yang ketiga dalam makna asyhadu. Dalam perkataan asyhadu ni ada lagi satu makna, iaitu terkandung di dalamnya wa'tarifu, iaitu memperakui dengan lisan. Jadi sebab itu memperakui dengan lisan ni salah satu anggota yang menunjukkan dia betul-betul yakin kepada Islam. Contohnya seseorang yang nak masuk kepada Islam, bagi yang bukan bisu, dia perlu melafazkannya dengan menggunakan lidahnya. Lisan ni dalam bahasa Arab lidah lah. Jadi kita kena yakin, bukan saja yakin, perlu lafaz pula. Di sini ada pandangan ulama. Bagi orang yang bisu, contoh kalau seseorang yang non-Muslim, dia nak masuk kepada Islam, tapi dia bisu. Dia bisu. Kita kena tanya, ustaz yang nak bagi dia, nak ajarkan dia kepada Islam itu, dia kena tanya, adakah bisu dia itu sejak daripada kecil? Maknanya daripada lahir, doktor kata dekat mak dia ni, anak puan ni memang tak boleh bercakap kan. Dia ada komplikasi sikit masa lahir menyebabkan dia tak boleh bercakap. Kalau dia bisu daripada kecil, kata ulama, dia boleh menggunakan tulisan. Tulisan sebagai pengakuan dia, sebagai ganti kepada lafaz pada mulut. Tapi kalau dia bisu yang bukan asal, maknanya dia bisu mungkin sebab aksiden. Sebelum tu dia boleh bercakap. Tetapi selepas dia aksiden, contoh, ataupun tercekik tulang menyebabkan kotak suara dia tidak berfungsi, maka selepas itu dia bisu. Dia bisu ni bukan bisu daripada lahir. Maka kata ulama, dia perlu menggerakkan lidah dia sebagai isyarat kepada dia melafazkan syahadah. Itu pandangan ulama yang paling rajih lah. Maknanya seseorang yang bisu daripada awal, daripada lahir, dia boleh menggunakan cara yang lain untuk dia menggantikan lafaz bacaan dia. Bacaan dia tu dengan mulut, dia menggantikan dengan tulisan. Contohnya, kalau buta tak boleh nak kata apalah kan. Kalau buta, kalau setengah orang ni dia buta tapi boleh cakap, dan dia tak pekak, dia kontra di situ kan. Jadi kalau yang kedua, kalau dia bisu setengah jalan, maknanya
daripada awal dia normal, tetapi disebabkan satu hari dia makan ayam ke, dia ada menyebabkan kotak suara dia rosak, maknanya bukan daripada kecil, bukan daripada lahir, bukan daripada asal. Kata ulama, dia orang ustaz yang nak ajarkan syahadah kepada dia, dia perlu beritahu kepada si bisu yang setengah jalan ni, yang bukan daripada asal, supaya dia menggerakkan lidah seperti mana orang normal menggerakkan lidah untuk melafazkan syahadah. Ini yang paling rajih. Sebab dia bisu bukan bisu daripada awal, tapi dia bisu daripada dah setengah hidup dia. Maknanya asal normal, lepas tu ada berlaku beberapa perkara yang menyebabkan kotak suara dia kotak suara dia tidak berfungsi, maka dia perlu mengisyaratkan lidah dia ataupun menggerakkan lidah dia seperti dia mengucap dua kalimah syahadah secara normal. Okey, jelas? Okey, baik. Alla ma'buda bihaqqi illallah al-wahid. Okey, saya nak highlightkan apa makna ma'bud. Ma'bud. Tuan-tuan boleh tulis kat situ makna ma'bud dalam bahasa Arab, aqsa ghayah aqsa ghayah al-khusyu' wal khudu'. Jap. Okey. Aqsa ghayah al-khudu' wal khusyu'. Apa makna ibadah? Ibadah maknanya adalah kemuncak kepada ketundukan dan kekhusyukan. Tu, tuan-tuan tulis. Sampai meninggal tuan-tuan kena ingat. Bila orang tanya apa makna ibadah? Makna ibadah adalah kemuncak ketundukan dan kemuncak kepada kekhusyukan. Ataupun kita boleh kata kemuncak ketundukan dan kemuncak kepada pengharapan. Tu boleh. Sebab apa? Tidak ada perkara yang kita tunduk kepadanya melainkan Allah saja. Jadi dalil ini, makna ibadah ini menafikan golongan-golongan sesat yang mengklaim diri mereka ni salafi ataupun wahabi, yang mengklaimkan diri mereka bahawa barang siapa yang ziarah kubur, barang siapa yang pergi ziarah makam Rasulullah, barang siapa yang pergi ziarah kubur mak ayah dia di pagi raya, menafikan bahawa golongan mereka ni kata syirik. Orang yang baca Yasin di tepi kubur syirik, orang yang ziarah makam mak ayah dia pagi raya syirik, orang yang pergi ziarah makam Rasulullah ketika buat umrah syirik. Maka dalil makna ibadah ini menafikan mereka yang mengatakan syirik. Kerana apa? Kita pergi ke kubur, kita pergi ke makam Rasulullah bukan kita buat sembahan. Sebab mereka yang kata syirik ini adalah mereka mentafsirkan makna ibadah itu dengan dengan mereka maknakan bahawa ziarah kubur, pergi lawat kubur syirik. Sedangkan kita bukan tunduk kepada orang yang dalam kubur. Yang kita tunduk, yang dimaksudkan kemuncak ketundukan itu adalah kita hanya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau macam tu tuan-tuan, kita dah buat manusia ini telah buat banyak kesyirikan dah di dunia. Sebab apa? Contoh macam saya, seorang guru di sekolah. Jadi saya patuh kepada arahan guru besar. Saya tunduk kepada arahan guru besar. Kalaulah kita maknakan ibadah ini secara apa yang dimaksudkan oleh puak-puak sesat ini dengan makna segala jenis tunduk, segala jenis kepatuhan, segala jenis segala jenis patuh, itu adalah syirik. Maknanya kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu Taala. Sebab apa? Kita patuh arahan guru besar, kita patuh arahan bos kita. Sedangkan yang dimaksudkan kepatuhan itu adalah kemuncak kepada ketundukan dan kepatuhan, iaitu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Jelas?
Itu makna sebenar. Jadi hari ini kita telah faham bahawa kita menafikan golongan yang kata buat tahlil tu syirik, pergi ziarah makam Rasulullah syirik, bid'ah, pergi ziarah mak ayah kita yang telah meninggal dunia di kubur, itu syirik. Dia ada satu hal, golongan yang memang sembah kubur, yang minta nombor ekor tu satu hal. Kita tak kacau pun mereka memang syirik kepada Allah Ta'ala. Yang kita ni pergi ziarah, pergi bersihkan kubur mak ayah kita yang telah meninggal, adakah itu syirik? Tapi golongan sesat ni kata kita syirik sebab kita pergi sembah di sana. Sedangkan kita bukan buat kemuncak ketundukan kepatuhan kepada ahli kubur. Yang kita buat hanya kepatuhan, kemuncak ketundukan, kepatuhan, kekhusyukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jelas? Okey, habis di situ. Sikit lagi tuan-tuan. Bihaqqi illallah. Yang berhak, iaitu siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Wahid. Yang ini, yang ni saya nak bagi tahu sikit. Al-Wahid. Al-Wahid, makna dia apa? Okey. Al-Wahid maknanya la thani lahu ay la syarika lahu fil uluhiyah, iaitu tidak ada Tuhan yang kedua, tidak ada Tuhan yang ketiga, dan tidak ada yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas zikir solat kan tuan-tuan baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wahdahu la syarikalah. Dia saja Tuhan yang berhak disembah. Dia je satu Tuhan yang berhak disembah, la syarikalah. Kan tuan-tuan baca selepas selepas bagi salam, selepas solat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan tuan-tuan baca? Hari ni kita tahu kan makna yang kita baca. Alhamdulillah. Ini satu perkembangan kebaikan yang Allah nak berikan kita, kebaikan supaya kita faham setiap apa yang kita baca di dalam solat tu hari ni baru jelas. Okey. Al-Wahid iaitu la thaniya lahu la syarika lahu. Yakni maknanya tidak ada Tuhan yang kedua dan tidak ada yang sekutu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna sekutu yang tidak ada sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini tuan-tuan telah menafikan juga bila ulama pengarang kitab tulis benda ni, dan apa yang kita baca selepas solat ini juga menafikan bahawa puak-puak ataupun golongan-golongan yang menjisimkan Allah, iaitu yang memfizikalkan Allah Ta'ala, ataupun golongan yang menyamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan makhluk. Jadi kita dah faham belajar ini bahawa ternafilah segala-galanya. Mana boleh Allah sama dengan siapa-siapa? Dalil yang paling kuat lagi tuan-tuan, tak percaya. Bukan tak percaya. Nak bagi jelas lagi. Allah kata apa? Walam yakullahu kufuwan ahad. Tengok selepas dia. Al-Wahid Al-Ahadu. Pengarang dia takkidkan, dia kuatkan lagi hujah dia, dia kuatkan lagi karangan dia. Dia kata apa? Yang berhak disembah, yang sebenarnya melainkan, yang tiada yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah yang Maha Esa. Makna Al-Wahid la syarikalah, yang Esa lah. Yang tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Dan dikuat lagi dengan Al-Ahadu, iaitu kata ulama Al-Ahadu la inkisam, tidak boleh dibahagi-bahagikan. Allah ni bukan satu jisim, bukan satu fizikal yang boleh dibahagi-bahagikan. Apabila kita sebut satu jisim ni tuan-tuan faham, senang cerita saya sebut fizikal. Apabila kita sebut fizikal, contoh buah apple yang ada pada tuan-tuan teringin nak makan buah. Jadi contoh buah jambu lah. Tuan-tuan lalu dekat pekan tadi, tengok ada orang jual buah potong. Sebab apa tuan-tuan kata yang orang yang jual buah tu
kita panggil yang dijual itu adalah buah potong? Sebab buah jambu itu adalah jisim. Dan jisim yang Allah ciptakan pada makhluk ini boleh dibahagi-bahagikan. Sedangkan mustahil bagi Allah Subhanahu taala itu padanya ada jisim. Mustahil bagi Allah Taala ini ada fizikal. Jambu yang tuan-tuan pegang tu adalah fizikal jambu tu. Jadi bila orang nak jual, dia potong. Maknanya buah jambu yang ada fizikal dia tadi sebiji tu, bila dipotong boleh dibahagikan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai jisim, kerana jisim yang Allah ciptakan dia boleh berbelah bagi. Allah tidak boleh berbelah bagi. Ini juga menafikan apa yang dikatakan oleh kawan-kawan kita ataupun golongan-golongan yang berpegang kepada akidah Kristian. Kristian kata apa? Tuhan tu satu. Dalam satu Tuhan terpecah kepada tiga Tuhan. Ruhul Qudus, Bapa Tuhan dengan Anak Tuhan. Dalam tiga Tuhan ni tadi ada satu Tuhan. Macam mana tu tuan-tuan? Subhanallah azim. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, percaya dan yakin bahawa Allah ini bukan jisim. Jisim macam inilah tuan-tuan. Boleh dipegang. Jisim dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dia ada dua. Jisim yang kasar dan jisim yang halus. Angin yang tuan-tuan rasa hari ini, duduk di bawah kipas di rumah tuan-tuan, itu dipanggil jisim yang halus. Sebab tu tuan-tuan rasa sejuk. Asbabnya lah. Tetapi kalau badan tuan-tuan, bila tuan-tuan cubit, rasa sakit, kulit tuan-tuan ni dipanggil jisim yang kasar. Jisim yang kasar ni adalah fizikal yang boleh kita pegang. Adapun udara ataupun angin, dia jisim yang halus. Iaitu jisim yang fizikal yang tidak boleh dipegang, tapi dia ada. Maka mustahil bagi Allah Subhanahu taala sama ada mustahil bagi Allah berjisim, sama ada jisim yang kasar ataupun jisim yang halus. Hari ini ada golongan yang kata Allah ini jisim yang halus seperti kuman. Subhanallah azim. Maka dia telah menyamakan Allah Subhanahu taala seperti kuman. Subhanallah azim. Sebab apa dia kata? Tuhan tak nampak, jadi tak nampak sama macam angin, macam udara, macam kuman. Jadi Tuhan jisim yang halus. Subhanallah azim. Ini akidah yang tidak benar. Jadi saya tak nak ambil masa yang lama tuan-tuan. Inilah sebahagian syarahan yang kita kena berpegang teguh, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya benda ni tuan-tuan dah amalkan dah. Penutup, sebelum saya nak tutup ni, sebenarnya ada satu surah yang paling jelas yang tuan-tuan telah amalkan sepanjang hidup tuan-tuan, iaitu tuan-tuan amalkan apa? Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad sampailah habis. Di situ semua daripada ayat yang pertama hinggalah ayat yang keempat, Allah menceritakan bahawa secara kesimpulannya Allah tidak sama dengan makhluk. Hari ini tuan-tuan, kalau orang datang kepada tuan-tuan, ada seorang insan hamba Allah datang kepada tuan-tuan, dia kata Allah duduk di atas arash. Okey, Allah ada tangan. Allah ada muka. Sebab dalam Al-Quran ada kalimah yang Allah gunakan. Contoh surah Ar-Rahman, tuan-tuan boleh cari dalam surah Ar-Rahman, Allah sebut wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah sebut wa yabqa wajhu. Akidah kita, ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah tak terjemahkan perkataan wajhu tu dengan wajah. Tetapi ulama menterjemahkan dengan kuasa Allah. Apa makna ayat tu? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kata ulama tafsir, wajah yang dimaksudkan dalam ayat ini bukanlah wajah muka, tetapi golongan sesat dia mentafsirkan surah itu dengan makna Allah ada wajah. Kalau datang kepada tuan-tuan seorang yang menyebut sebegitu, tanya dia, bagaimana pula
dalil Allah Subhanahu taala, Allah sebut walam yakullahu kufuwan ahad. Allah kata apa? Dan aku tidak tidak ada satu makhluk pun yang sama dengan aku, dan aku takkan sama dengan makhluk. Bagaimana pula keadaan ayat tu? Bagaimana dia nak letak situasi ayat tu? Bagaimana dia nak tafsir ayat tu? Sedangkan Allah dah kata, aku ni takkan sama dengan makhluk. Tadi kan golongan sesat tu dia kata, Allah ni ada wajah. Dalam surah Al-Ikhlas, Allah kata, aku ni takkan sama dengan makhluk. Wajah ni hanya ada pada makhluk. Jin ada wajah. Roh ada wajah. Binatang ada wajah. Manusia ada wajah. Kalau ditafsirkan wajah itu dengan makna menyamakan Allah SWT dengan makhluk, bagaimana ayat surah Al-Ikhlas walam yakullahu kufuwan ahad? Dia takkan boleh jawab, tuan-tuan. Tuan-tuan pakai je surah Al-Ikhlas tu, dia takkan boleh jawab. Sebab apa? Golongan ini dia nak memutarbelikkan akal fikiran kita, dan dia nak menjerumuskan kita ini kepada kekufuran. Sebab apa? Dia mengenal Allah dengan bayangan dia sendiri. Dia bukan mengenal Allah dengan ilmu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Jadi cukuplah sekadar itu dulu pada malam ini, tuan-tuan. Kalau ada, saya buka dalam tak sampai seminit lah. Kalau ada satu ataupun dua soalan, kalau saya boleh jawab, saya jawab. Saya buka sebelum kita baca doa penutup. Jadi itu saja pada malam ni. Ada tak soalan? Soalan tentang ni. Jadi tuan-tuan jelas tak? Jelas tak untuk malam ni? Perbahasan tentang mengenal Allah ni. Kita sebenarnya, kalau detail lagi kita belajar tentang sifat 20. Tapi kita belajar kitab ni sekaligus kita faham. Kita faham bagaimana ulama' dahulu mengajar kepada generasi kita ni, daripada nenek kita, moyang kita semua tu, sampailah kepada kita ni, dengan mengenal Allah itu dengan mempelajari ilmu akidah yang benar. Nanti saya akan tunjuk kepada tuan-tuan, ada dua sultan di dalam negara kita ini yang sangat alim, dan sehinggakan kealiman mereka itu, mereka menulis kitab, iaitu sultan daripada Sultan Selangor, Sultan Alauddin, kalau tak silap saya, Sultan Alauddin, Sultan kelima bagi negeri Selangor, dan Sultan Perak. Kalau Sultan Selangor tu, dia menamakan kitabnya dengan Pohon Agama. Kalau Sultan Perak, Sultan Iskandar Shah, dia namakan kitab dia itu dengan nama Risalah Iskandariyah. Nanti saya akan tunjuklah bagaimana Sultan sendiri faham kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga mereka menulis kitab menceritakan tentang akidah yang benar, menolak golongan-golongan sesat. InsyaAllah. Jadi ada tak soalan untuk malam ni? InsyaAllah. Semoga berkat semua dengan asbab kita mempelajari ilmu, tuan-tuan. Allah hindarkan kita daripada terkena COVID yang hari ini semakin menular. Takut kita nak keluar kan. Tapi itu asbab Allah nak uji kita. Sebab saya petang tadi sikit, tuan-tuan, saya belajar tentang tanda-tanda kiamat yang diceritakan oleh guru saya petang tadi demi Allah. Dia kata apa? Salah satu tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil ni ulama' bagi 3 peringkat. Ada tanda-tanda kecil yang telah berlaku, ada tanda-tanda kecil kiamat yang sedang berlaku, dan ada tanda-tanda kecil yang akan berlaku. Yang telah berlaku, yang sedang berlaku, dan akan berlaku. Rupanya bila dia guru kami baca hadis dengan tafsirannya, bahawa akan datang antara tanda-tanda kecil kiamat yang sedang berlaku melalui hadis yang sahih. Beliau mengatakan, beliau menukilkan hadis Nabi, akan datang satu penyakit yang penyakit itu tidak ada di zaman dahulu. Coronavirus tak ada zaman dulu. Yang hanya adalah ta'un. Bermakna bila kita ambil iktibar daripada hadis itu, bermakna tanda-tanda kecil yang sedang berjalan meniti atas kehidupan kita ni adalah salah satunya Allah datangkan penyakit yang tidak ada penyakit itu pada zaman dahulu.
Subhanallahal azim. Semoga Allah hindarkan kita daripada segala benda-benda yang tidak diingini, dengan berkat, dengan asbab kita mempelajari ilmu akidah yang benar. Semoga Allah bantu kita, Allah mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Jadi kalau tak ada soalan, insya-Allah kalau siapa ada soalan boleh WhatsApp, tak ada masalah, ataupun komen lah di Facebook ke apa, bagi tahu. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh, saya rujuk kepada guru-guru. Sebab saya pun masih belajar. Jadi sama-sama kita belajar. Yang mana saya boleh sampaikan, saya kongsikan. Yang mana perlu di KIV, saya KIV kan. Jadi kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtimna alai bisu'il khatimah. Ya Allah, jangan engkau bolak-balikkan hati kami setelah engkau pandu kami, setelah engkau beri hidayah kepada kami, ya Allah. Dan engkau matikanlah kami semua dalam keadaan baik, husnul khatimah. Dan jauhkanlah kami daripada kematian yang dihina, yang dikeji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, mohon maaf mengambil masa tuan-tuan yang agak lama. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.